Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Selamat datang dan selamat mendengar Tazkirah Ramadan yang pada hari ini ialah pada 14 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 7 Mei 2020, iaitu hari Khamis ya. Alhamdulillah, terima kasih tahniah sahabat pada tuan-tuan perempuan kerana diberi kesempatan oleh Allah SWT kerana dapat peruntukkan masa untuk mendengar sedikit Tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh saya, iaitu Cikgu Muhammad Nizam lah ya. Cikgu Muhammad Nizam Muhammad Tajri, iaitu Ketua Biro Keluarga dan Masyarakat BKM, NGO Ikatan Muslim Malaysia, iaitu ISMA, Cawangan Ipoh, Perak. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, moga-moga Ramadan pada tahun ini lebih berkualiti daripada tahun-tahun yang lepas. Dan saya mendoakan supaya kita semua dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaiknya. Dan seterusnya kita doakan juga supaya musim sekarang ni yang terbaru ialah PKPB ya, ada B pula bertambahnya, itu bersyarat. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah sedikit perkongsian daripada saya, lebih kurang hampir mungkin 20 minit lebih ya. Kita akan mendengar sedikit kupasan ataupun perkongsian, bukan tujuan untuk mengajar dan sebagainya, tapi sedikit perkongsian itu di bawah tajuk bimbingan dan kaunseling Islam di dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Di akhir sesi tazkirah ya. Tazkirah ni ada setengahnya yang mengatakan sependek 7 minit saja. Ya, kultum, kuliah 7 minit ataupun tazkirah 7 minit. InsyaAllah dengan saja ni lebih kurang mungkin 20 minit lebih sikit lah ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan yang kita lalui sekarang ni ialah bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan InsyaAllah kita cuba isi dengan perkara-perkara amalan-amalan yang boleh meningkatkan iman kita, iaitu solat seperti yang kita lalui. Dan kita tidak menduga pada kali ini, tahun ini, dan orang lain pun semua tak menjangka bahawa Ramadan kali ini kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tak terduga oleh kita ya. Dan semua dikendaki solat bersama keluarga, anak-anak dan sebagainya. Saya sudah beristeri dan mempunyai 6 orang anak. Anak nombor 1 hingga nombor 5 perempuan dan anak nombor 6 lelaki. Maka kami bergililah menjadi imam dan makmum ya, bila dan sebagainya. Ya, kami 2 orang daripada 8 orang anak beranak, dan termasuk ibu ada semenjak PKPB ni duduk bersama-sama dengan kami lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa maksud tazkirah? Tazkirah ni dalam bahasa Arab lah ya, peringatan, dan bahasa Melayunya bermaksud peringatan lah. InsyaAllah dalam masa mungkin 20-30 minit kita akan berkongsi. Dan perkongsian ini InsyaAllah moga-moga mendapat keredaan, keberkatan daripada Allah SWT dan dapat diamalkan sedikit ya, sepanjang kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim ya, supaya di akhir sana kita diterima oleh Allah SWT ya. Seseorang manusia itu diterima dan baik di sisi Allah ialah bagaimana peningkatan ataupun tingkat ketakwaan ya. Semakin tingkat, semakin tinggi ketakwaan kepada Allah SWT, insya-Allah di sisi Allah ya lebih tinggilah. Okey. Bagaimana kita sebagai seorang lelaki lah, peranan ketua keluarga ya, dan seisinya, bagaimana sebagai seorang ayah dia menjadi ketua kepada
keluarga di bulan Ramadan, tambahan pula di musim PKPB ini. Ya, apa peranan-peranan ketua keluarga dan sebagainya. Ya. InsyaAllah sedikit kupasan ataupun sedikit perkongsian saya berlatar belakangkan bimbingan dan kaunseling, ya. Bimbingan dan kaunseling, mendapat pendidikan awal ataupun pendidikan ijazah di UPM, bimbingan dan kaunseling. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran di USM dan bidang yang sama juga, ya, ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling, dan insyaAllah kita akan bincang dalam konteks bimbingan dan kaunseling Islam di bulan Ramadan. Apa yang saya belajar di ijazah pertama dan juga sarjana iaitu master, lebih kepada bimbingan dan kaunseling macam barat silah, ya, tetapi kita orang Islam ni kita kena pandai pilih takrifannya, bagaimana bimbingan dan kaunseling Islam berbeza ataupun tidak dan sebagainya. Okey. Bimbingan itu sendiri ialah tunjuk ajar, ya, bagaimana seorang ketua keluarga, bagaimana seorang ayah membimbing anak-anak untuk menjadi imam contohnya. Bagaimana ayah mendidik, membimbing, menunjuk ajar anak-anak untuk memasak di dapur sebagainya. Okey, waktu inilah Allah telah beri, ya, maksudnya ketetapan musim Ramadan tahun ini kita semuanya bersolat tarawih di rumah. Maka inilah peluang terbaik bagaimana seorang ketua keluarga, ibu bapa mengajar, mendidik, membimbing, memberi panduan kepada anak-anak supaya mereka lebih berilmu, berpengetahuan bagaimana contohnya untuk beramal ibadat. Kita mungkin menjadi ketua untuk tadarus bersama-sama dengan anak-anak. Mungkin selepas subuh, ya, mungkin dalam 1 juzuk ke ataupun 15 muka surat ke, ataupun selepas isyak lepas tarawih kita sekali lagi kita bertadarus dengan targetnya mungkin dalam 20 hari di bulan Ramadan ini kita dapat menamatkan tadarus tersebut. Bagaimana peranan kita sebagai seorang ibu bapa? Seorang ibu juga mungkin boleh membantu mengajar, mendidik anak-anak bagaimana boleh masuk ke dapur untuk memasak. Mungkin kita punya anak remaja dan sebagainya, anak-anak yang memanglah waktu inilah yang sesuainya kita menyediakan menu-menu ataupun mengajar, mendidik. Ada setengah tu minta maaf, nak pegang pisau pun tak boleh, nak kupas bawang pun tak boleh ataupun macam mana. Maka waktu inilah ibu bapa mengajar, mendidik, menunjuk ajar, membimbing bagaimana nak memasak dan sebagainya. Okey. Dan soft skill ini perlu diajar, perlu dibimbing oleh ibu bapa supaya besok mereka mempunyai keluarga, mereka sudah mempunyai ilmu ataupun soft skill ini. Contohnya, kita mulai sekarang kita boleh ajar ataupun mendidik anak-anak supaya membasuh pakaian. Kalau zaman dulu susah, ya, nak basuh di perigi, di sungai dan sebagainya. Zaman sekarang mungkin kita just tekan button untuk membasuh dan sebagainya. Sediakan pakaian untuk yang dibasuh, kemudian mungkin dalam 40 minit pakaian itu sudah selesai dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita ajar mereka bagaimana untuk menyidai, ya, cara untuk menyidai. Nampak macam mudah tetapi mungkin skill-skill yang tertentu kita perlu tunjukkan. Di bahagian nekuk ke atas ke ataupun bahagian bawah kita gantung ke atas ke, pakai hanger atau sebagainya, kita mungkin kena ajar mereka, ya. Beri sebab kenapa digantung bahagian bawah tu ke atas contohnya, ataupun menggunakan hanger macam mana. Kita kena tunjuk ajar. Walaupun nampak mudah tetapi mungkin itu sebagai ilmu pengetahuan yang mungkin tidak diajar oleh guru-guru ataupun pensyarah di universiti dan sebagainya. Okey, waktu inilah waktu yang terbaik bagaimana kita membimbing anak-anak supaya mereka mendapat skill-skill tersebut. Ya, apabila sudah kering, bagaimana kita mengajar mereka, menyuruh mereka supaya mengangkat kain-kain itu dan seterusnya melipat, menggantung dan sebagainya.
ya. Ada mungkin di antara kita yang mungkin tak pernah pun melihat anak-anak kita melipat pakaian, bagaimana teknik ya, melipat yang betul dan sebagainya. Kerana saya minta maaf ya, terdapat juga beberapa kes sudah berkeluarga dan sebagainya yang minta maaf juga, yang seorang klien ini mempunyai 12 orang adik-beradik dan anak bongsunya, dan klien ini ialah perempuan. Dan minta maaf juga kerana apabila hasil kita buat penokaan dan sebagainya, anak-anak menyatakan bahawa ibu mereka tidak pernah, ataupun minta maaf, bukan tidak pernah, jarang ataupun memasak untuk keluarga mereka. Dan berlakulah perceraian dan sebagainya, baru kita tahu bahawa si ibu ni tidak punya skill untuk memasak dan sebagainya. Ya, maka dengan itu saya menyarankan supaya kita di musim PKPB ini mengajar, mendidik, memberi sedikit tunjuk ajar bagaimana untuk memasak asas-asas dan sebagainya, supaya mereka dapat meraih bahtera kehidupan dengan sebaiknya, insyaAllah. Okay. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya itu bimbingan. Kalau kaunseling, apa maksud kaunseling? Kaunseling ni apa yang saya belajar waktu di UPM dan juga USM dan sebagainya. Kaunseling itu ialah bagaimana one to one, ya, klien dan juga kaunselor. Satu proses yang saintifik dan ada fasa-fasa, ada syarat-syarat etika yang tertentu, yang dia ada kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, kerjaya, pengembangan, pencegahan dan sebagainya. Bolehkah seseorang bapa, ketua menjadi kaunselor kepada anaknya? Itu soalannya. Boleh atau tak boleh? Ya. Kalau ikut apa yang saya belajar, seorang keluarga ataupun seorang ketua keluarga ataupun ibu tidak boleh memberi kaunseling kepada anaknya, ya. Kalau bimbingan ni lebih pada tunjuk ajar. Kalau kaunseling ini satu kes yang nampak lebih parah ataupun lebih kronik, bagaimana ibu nak memberi kaunseling kepada anaknya. Kalau mengikut barat, tidak boleh. Tetapi saya sebagai seorang Islam dan pengamal kaunseling sebagainya menyatakan ianya boleh. Kerana apa? Kerana kaunseling dalam Islam ialah menasihati, ya, menasihati. Apa maksud kaunselor? Kaunselor itu yang orang yang mempunyai ijazah, ada ilmu, dan ijazah pertama, ijazah kedua, sarjana, yang mempunyai dia ada sesi praktikalnya, first degree-nya sekian jam, dan setahu saya mereka perlu menghabiskan lebih kurang 2000 jam yang diselia oleh pensyarah. Dia ada kaunseling individu, kaunseling kelompok dan sebagainya, dan perlu buat laporan dan sebagainya. Dan ia lebih bersifat profesional, dan nak dapatkan title kaunselor itu kena mohon dengan lembaga kaunselor, ya, di bawah Kementerian Wanita, dan namanya ada singkatan perkataannya, iaitu RC, Registered Counselor, ya. Ada bahasa Melayunya yang kaunselor berdaftar, kena bayar sedikit fee 200 dan sebagainya, dan dia ada perakuan amalan, PB, perakuan amalan. Okey, mereka yang kaunselor yang ada lembaga, ada nama, ada nombor lembaga kaunselor dan juga ada registered kaunselor ini, RC sebagainya, mungkin boleh dikenakan fee. Maksudnya membuat satu program, suatu sesi sebagainya, boleh kenakan fee kepada klien dan sebagainya. Itu syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga kaunselor dan sebagainya. Apakah maksud klien? Klien ini ialah sekiranya di sekolah menengah, di sekolah rendah sebagainya, ataupun di sekolah menengah, klien yang dirujuk. Apa maksud klien yang dirujuk? Klien yang dirujuk itu ialah maksudnya ialah anak-anak murid kita yang menghadapi satu kes dan sebagainya, kes merokok ke, ponting ke dan sebagainya, dirujuk oleh guru kelas, guru disiplin kepada kita. Biasanya mereka ini agak macam mengadakan sesi kaunseling dengan keadaan terpaksa. Tetapi sekiranya klien itu ialah klien yang datang secara sukarela, maka senanglah kita nak buat sesi kaunseling yang mungkin melibatkan mungkin 8 jam dan sebagainya, ya, mungkin ratusan jam pun ada di negara barat ataupun di definisi kaunseling zaman dahulu, ya. Dulu dikatakan bahawa ratusan jam barulah selesai sesi kaunseling. Tapi sekarang ini sesi kaunseling itu mungkin brief kaunseling mungkin cepat, mungkin 8 jam ataupun 8 sesi saja sudah selesai. Okey.
So perbezaan ketara kaunseling Islam dengan kaunseling konvensional sebagainya, Islam lebih daripada nasihatan. Ya, tapi kalau bukan Islam ni terpula sebagai seorang kaunselor tu dia memberi kebebasan kepada klien itu sama ada nak buat keputusan. Mungkin dah adakan 8 sesi dan sebagainya, di penghujung sesi itu klien boleh menentukan cara hidupnya ataupun buat keputusan sebagainya. Tetapi beza dengan klien Islam, sekiranya kita dapati klien kita itu ialah klien yang telah melakukan zina ataupun anak kita telah melakukan zina, maka kita mestilah menasihatinya supaya tidak mengulangi lagi. Tetapi berbeza dengan kaunseling barat. Mereka bila buat sesi kaunseling ada alternatif sebagainya, terpulang pada klien itu untuk meneruskan habit ataupun perbuatan yang tidak diterima dan sebagainya. Tapi beza dengan Islam itu, kita mesti menasihati bahawa zina itu ialah tidak baik. Zina itu berdosa. Maka anda perlu ataupun anak kita itu perlu bertaubat dan sebagainya. Itu di antara sama dan juga beza di antara kaunseling barat dan juga kaunseling Islam. Okey, harap tuan-tuan dan puan faham itu insya-Allah ya. Okey, institusi keluarga adalah sebuah pusat yang menjadi asas kepada sesebuah organisasi sosial, bagaimana nak supaya ia tersusun, aman, maju serta cemerlang dalam apa jua lapangan kehidupan. Kita sebagai seorang ketua keluarga, seorang lelaki adalah pemimpin kepada anak-anak dan sebagainya, perlulah menunjukkan contoh yang baik dan seterusnya kita memimpin satu keluarga itu supaya keluarga itu dapat menjadi keluarga contoh, ya. Katakan keluarga A dengan keluarga B. Keluarga A mempunyai ayah yang kita nampak dari segi perwatakan dia, dari segi amalannya, tingkah lakunya baik. Sudah tentulah insya-Allah keluarga itu adalah keluarga yang baik. Berbeza dengan mungkin keluarga B. Keluarga B kita tengok dari segi, minta maaf cakap, ayahnya pun pakaian pun tidak menutup aurat, ibunya pun mungkin tidak menutup aurat, dan mungkin juga anak-anaknya ialah orang yang tidak menutup aurat. Maka bolehlah dikatakan, ya, peribahasa Melayu, bapa borek anak renteh. Anak akan mengikut jejak langkah perangai si ayah. Maka hati-hati, kita sebagai seorang parent, sebagai seorang ibu bapa mesti menunjukkan contoh yang baik, kerana anak itu ialah cerminan, ya, anak itu adalah cerminan kepada ibu bapa sebagainya. Kita dapat menilai, kita tengok anak, insya-Allah kita dapat menilai bagaimana pendidikan ataupun cara amalan, ada segi agama, tahap agama, amalan dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang ibu bapa ataupun seorang bapa mestilah mengajar, mendidik anak-anak, contohnya pergi solat jemaah 5 waktu sehari semalam kalau boleh di masjid, di surau sebagainya, insya-Allah akan melahirkan generasi yang baik dan sebagainya insya-Allah. Okey. Rosaknya bangsa mungkin berpunca daripada rosaknya sesebuah keluarga. Keluarga tu rosak mungkin disebabkan oleh seseorang yang lemah imannya, menjadi masyarakat ataupun orang yang membuat maksiat dan sebagainya. Sebab itulah masyarakat itu juga mencerminkan bagaimana keahlian ataupun ibu ataupun anggota seseorang ataupun sebuah keluarga itu. Keluarga yang baik melahirkan yang terdirinya ialah ibu ataupun bapa yang baik, anak-anak baik dan seterusnya masyarakat yang baik. Dan begitulah bila masyarakat pun nampak bobrok, nampak macam kelang kabut, nampak macam banyak maksiat, mungkin sebab ketua keluarga ataupun individu-individu di dalam masyarakat itu tidak mengamalkan cara hidup Islam dan sebagainya. Maka kita bolehlah sama-sama berdoa supaya negara kita ini ialah aman makmur dan semuanya yang beragama Islam dapat mengamalkan cara hidup Islam dengan sebaiknya insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, keluarga Islam ni mestilah bermatlamatkan mencapai keredaan Allah SWT, ya. Itu kita mesti berobjektif, kita mestilah mempunyai ketetapan bahawa institusi keluarga itu ialah satu institusi yang penting yang perlukan keluarga yang berkualiti. Seterusnya kita mestilah mempunyai niat untuk mendidik dan melahirkan individu yang bertanggungjawab, ya. Seterusnya
dapat membimbing keluarga dari segala masalah dan sebagainya. Sekiranya kita punya anak-anak yang nakal, yang tidak mendengar cakap atau sebagainya, kalau sekiranya ibu bapa boleh mengawal, mendidik, menasihati sebagainya, okey, bagus. Sekiranya kalau terdapat anak-anak kita yang nakal, yang tidak mendengar cakap sebagainya, bolehlah kita mengusulkan orang-orang yang di sekeliling kita, bapa saudara, mak saudara, imam ataupun orang-orang yang signifikan dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, kejiranan kita, berjumpa dengan anak-anak kita supaya menasihati anak tersebut supaya berubah, berhijrah kepada yang lebih baik dan sebagainya, insyaAllah. Okay. Seterusnya ialah tuan-tuan dan sekalian, bimbingan ini ataupun kaunseling ini kita bermula dengan apa? Bermula dengan mungkin kita sebelum memilih keluarga, memilih pasangan dan sebagainya, kita bermula dengan calon yang baik untuk kita, ya, untuk anak kita dan sebagainya. Maksudnya pasangan tersebut mestilah dipilih dari kalangan orang-orang yang berilmu, beriman dan beramal takwa dan sebagainya. Maka sepatutnya lah seseorang calon dan telah diwajibkan pun calon untuk berpasangan, berkeluarga sebagainya, mengikuti kursus perkahwinan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memastikan supaya pasangan pengantin ini mempunyai ilmu, mengendalikan diri, mengurus diri sendiri, mengurus keluarga, suami isteri dan sebagainya untuk melalui bahtera kehidupan dan sebagainya. Okay? Selain daripada itu, sesebuah keluarga juga ataupun ketua keluarga perlu juga mempunyai ibu-ibu muda sebagainya, mempunyai ilmu-ilmu bagaimana untuk mereka mengandung di peringkat awal, kehamilan, pendidikan, pemakanan, amalan dan sebagainya, supaya mereka juga melahirkan zuriat-zuriat yang terbaik, yang baik, dan untuk seterusnya mewarisi kehidupan ini ataupun keimanan dan sebagainya, ya. Dan nilai-nilai murni perlu ada sebagai peranan sebagai seorang suami isteri, mempunyai nilai-nilai murni. Mestilah seorang yang stabil dari segi emosinya, iaitu boleh menangani masalah rumah tangga, ya, jangan terlalu baran dan sebagainya. Perlukan banyak bersabar untuk keluarga-keluarga muda dan sebagainya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan sekalian, ada satu istilah lagi ialah runding cara. Runding cara ni lebih pada tunjuk ajar, ya. Macam saya sebutkan sebentar tadi, seorang kaunselor mungkin di pejabat agama ataupun di mana-mana organisasi, di hospital dan sebagainya, menggunakan perkataan kaunseling, ada setengah menggunakan runding cara dan sebagainya. Maka amalan-amalan sesi kaunseling ini di bawah takluk ataupun di bawah akta kaunselor yang telah ditetapkan, iaitu pada 1998, ya, ada akta parlimen. Seorang kaunselor yang berdaftar di sekolah, di pelbagai institusi dan sebagainya, mereka berada di bawah akta kaunselor 1998 yang telah diluluskan oleh parlimen dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, kaunselor ini boleh mengenakan fee kepada kliennya dan sebagainya untuk mengenakan sedikit fee, bayaran sebagai upah, ya, upahnya contohnya buat sesi motivasi ke sesi kaunseling individu, kelompok sebagainya, dibenarkan, ya, di bawah akta kaunselor 1998 section 2. Okey. Akta ini telah diamalkan, telah ini kan pada tahun 1998, sudah lama, ya. Dan seingat saya akta ini diwujudkan setelah mungkin, ya, berlakunya kes rogo di Melaka. Waktu itulah barulah kerajaan sedar dan sebagainya dan melantik ramai kaunselor yang mempunyai ijazah psikologi ataupun ijazah bimbingan kaunseling, melantik ramai kaunselor di sekolah menengah supaya dapat menangani kes-kes jenayah, kes-kes sumbang mahram di sekolah dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya dalam Islam ni kita lebih kepada
mempunyai dasar-dasar Islam, iaitu lebih kepada akidah, syariat Islam dan juga akhlak Islam. Saya sebenarnya sewaktu saya menjadi guru di sekolah kebangsaan LKTB Chini Timur 1 dan 2 dan 3 di Chini, saya setiap pagi kami membaca buku. Saya membaca buku Nasihat Luqman kepada anaknya. Hasil dari itu, saya punya ada 2 orang cikgu yang menamakan anak mereka Luqman. Dan alhamdulillah saya pun mempunyai anak yang bernama Luqman Al-Hakim, Muhammad Luqman Al-Hakim. Setelah kelahiran yang ke-6, lelaki, anak bongsu, saya dengan beliau lah menjadi bergigili menjadi imam untuk tarawih dan sebagainya. Dan surah Luqman ini adalah suatu surah yang penting dan mempunyai 34 ayat, iaitu ayat makiyah, 34 ayat makiyah. Dan mengapa dinamakan surah Luqman? Ada sedikit kupasan di situ. Dinamakan surah Luqman kerana kisah seorang lelaki yang bernama Luqman dalam mendidik, wasiat, memberi nasihat kepada anak-anaknya, yang juga menekankan 3 aspek seperti dasar Islam tadi, iaitu lebih kepada akidah, akhlak dan juga ibadah. Saya begitu berkenan dengan surah Luqman ni kerana sebab itulah saya menamakan juga anak saya lelaki nama Muhammad Luqman Al-Hakim, Dari segi dalam surah ini, Allah SWT telah menekankan dari segi akidah, dari segi akidah itu mengesahkan Allah SWT dan tidak syirik. Seterusnya dalam ayat ini juga yang mempunyai 3-4 ayat ini lebih kepada dasar akhlak, bagaimana berbakti kepada ibu bapa, akhlak mulia, bagaimana kita sebagai seorang parent juga, bagaimana mengamalkan, menjadikan surah Luqman ini sebagai kita mendidik anak-anak kita supaya mereka hormat dengan orang tua, bagaimana adab lalu di hadapan orang tua dan sebagainya. Dan seterusnya di dalam surah Luqman ini juga menekankan dari segi ibadah, iaitu tunaikan solat, dan buat baik dan tinggalkan kemungkaran dan sebagainya. Bagaimana cara mendidik sebagai seorang ibu-ibu muda, ayah-ayah yang muda yang baru berkahwin dan sebagainya, mungkin di sekolah menengah dan sebagainya, kita sudah tahu, mendidik anak dari segi contohnya solat, di usia 7 tahun kita boleh ajar anak untuk solat, di surau, di rumah dan sebagainya. Dan sekiranya anak kita ini tidak solat pada umur 10 tahun, maka kita boleh merotan dan sebagainya. Dan di usia umur 7 tahun juga kita boleh pisahkan tempat tidur lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Itu ialah peranan ibu bapa, bagaimana kita memisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan supaya tidak berlaku semua mahram dan sebagainya. Dan seterusnya, di dalam ayat 12 dan 13 dalam surah Luqman, saya bacakan terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seterusnya ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Itu ayat yang penting, Seterusnya tuan-tuan dan sekalian, ada kalam hikmah kat sini, ada segala sesuatu ada gantian kecuali ibu bapa, maka berbaktilah kepada ibu bapa sebelum anda kehilangan mereka berdua. Itu di antara dalam surah Luqman. Seterusnya tuan-tuan dan sekalian, hukum rotan ni dibolehkan, dibolehkan hukum rotan kepada anak-anak dan sebagainya,
tetapi perlu mengikut ada beberapa syarat yang tertentu, iaitu hukuman rotan tersebut mestilah alternatif yang terakhir setelah cara-cara didikan yang lain digunakan. Maksudnya setelah kita cakap berlembut, kita mengajar, kita mendidik, mungkin kita beri sekatan. Okey, lepas ni tak boleh main petang. Kita beri sekatan dan sebagainya. Tapi semua itu tidak didengari, tidak diendahkan, maka kita boleh merotan. Dan walaupun kita dah cakap lembut, dah 3 kali cakap sebagainya, ataupun kita berdendam dan sebagainya, maka dibolehkan untuk merotan dan sebagainya. Seterusnya, elakkan merotan dalam keadaan kita marah. Ya, elakkan daripada marah, dan seterusnya elakkan merotan pada anggota yang sensitif seperti kepala, di wajah dan juga di dada. Dan seterusnya yang keempat, hendaklah rotan pada kali pertama itu perlahan dan meningkat kekuatannya pada bilangan yang seterusnya. Dan yang kelima, sekiranya rotan pada kali pertama itu tidak memberi kesan pada tingkah laku anak ataupun anak murid, maka bolehlah ditambah bilangannya. Maka maksudnya boleh ditambah bilangannya. Yang seterusnya nombor 6, hendaklah ibu bapa dan guru itu sendiri yang merotan dan tidak mewakilkan hukuman tersebut kepada anak ataupun orang lain. Dan yang ketujuh, elakkan merotan lebih daripada 10 kali. Itu yang diantara syarat-syarat bagaimana kita nak merotan anak dan sebagainya. Dan sebenarnya merotan ini boleh juga menggunakan kain ya, yang agak lembut dan sebagainya. Tujuan merotan itu yang bukannya untuk menyakitkan, tapi memberi kesedaran bahawa jangan ulangi dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang hampir setengah jam dah saya rasa. Semoga bermanfaat sesi tazkirah ini, dan insya-Allah kita tutup dengan daripada Aisyah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, iaitu bernombor 6465. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan perhatian di atas perhatian tuan-tuan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain siaran. Dan saya mengucapkan pada tuan-tuan dan puan sekalian dapat menjadi contoh, dapat mengamalkan solat tarawih dengan berkualiti, seterusnya dengan anak beranak, bertadarus dengan anak ahli keluarga dan sebagainya. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Taala, insya-Allah. Dan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.